Ustaz. Baik, Ya. Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji, Ya, apa khabar? Ustaz. Alhamdulillah sihat. Cepat masuk ya? Ah, 7:50. Dia tak tahu. Assalamualaikum Ramai. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita boleh mula ya? Assalamualaikum. Boleh. Boleh insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merafakkan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan di dalam kuliah Maghrib online. Moga-moga pertemuan kita ini dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rahmat, dikurniakan ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Tujuan kita untuk mencari ilmu ialah untuk memperdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertambah amal ibadah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala dosa kita diampunkan oleh Allah taala, dosa kedua ibu bapa kita, dosa isteri kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemegahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita diberi peluang pada hari ini ataupun pada malam ini berkesempatan mengikuti kuliah kita seperti biasanya, iaitu kita membaca kitab Miftahul Murid. Kitab Miftahul Murid fi ilmi tauhid, yang membicara berkenaan dengan sifat 20 ataupun berkaitan dengan ilmu tauhid. Jadi moga-moga kita dikurniakan faham yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan manfaat ketika kita menghadiri
kuliah ini kita dapat ilmu yang membawa kepada kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan diri kita daripada kejahilan ataupun tak tahu. InsyaAllah moga-moga diberi taufik oleh Allah kepada kita semua. Jadi hadiri hadirat, muslimi muslimat, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita masuk kepada mukadimah kita. Pada pengajian lepas kita membaca kulit saja. Kita membaca kulit saja. Kita membaca kulit kitab dan pada malam ni kita akan membaca muka surat 2 kitab Jawi. Muka surat 2. Jadi sebelum itu saya nak tanya kepada yang mengikuti, clear line? Di Pekan? Clear Ustaz. Ustaz. Kuliah Clear. di tempat-tempat lain, Kuantan okey. saudara-saudara kita luar daripada Pekan. Kuantan Di okey. Kuantan? Clear. Kuantan. Clear. Alhamdulillah. Clear. Kemudian di Ber, tak ada menjawab. Di Lipis ataupun di tempat-tempat lain yang mengikuti online kita ni, moga-moga clear. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Jawi muka surat 2. Kitab Rumi muka surat berapa? Siapa yang baca Rumi? Muka surat berapa? Rumi Ataupun Rumi 1. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Muka surat 2 kitab Jawi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal itu tersimpan. Tersimpan tu dikategorikan ataupun dibahagikan. Dibahagikan. Tersimpan ia hukum akal pada 3 bahagi. Pertamanya wajib dan keduanya mustahil dan ketiganya jaiz. Maka makna wajib itu, yang pertama, makna wajib itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Saya baca dulu huraian kemudian. Dan makna wajib itu barang yang tiada dirupakan pada akal tiadanya. Mesti ada. Makna akal tak boleh terima. Dan arti mustahil itu barang yang tiada dapat dirupakan pada akal adanya. Dan arti jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Boleh jadi belaka. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni yang akil balik apa begitu-begini yang diberati oleh syarak. Wajib kepada mukallaf. Makna tak tahu berdosa. Dengan sebab syarak. Wajib mengetahui dengan sebab syarak, tak tahu berdosa sebab diwajib, dikata wajib. Mengenal ia siapa? Ia mukallaf. Orang mukallaf wajib mengenal, wajib tahu akan barang yang maknanya sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Makna wajib bagi Allah Ta'ala, mukallaf mesti tahu. Dan barang yang mustahil atasnya, barang mustahil kepada Allah. Dan barang yang harus baginya, yang harus bagi Allah. Dan demikian lagi wajib atasnya, atas mukallaf, atas individu. Mengenal seumpama yang demikian itu, iaitu wajib, mustahil, harus pada hak. Pada hak
pada batang tubuh rusul, nabi-nabi ataupun rasul-rasul. Rusul tu jamak. Jamak taksir daripada rasulun, makna banyak rasul. Jadi rasul kita ni ada 25 orang yang disebut dalam Quran. Tu. Alaihimus salatu wassalam. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Jadi kita nak membahaskan berkenaan dengan sifat 20. Jadi sifat 20. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita ni belajar ilmu ataupun subjek kita nak kenal Allah Ta'ala. Jadi mengikut akal kitanya dinisbahkan kepada makhluk ni, kalau kita kenal ni makna kita boleh cerita betul. Kenal sejati, rakan taulan makna kita kenal betul. Itu dia nak kabarkan supaya kita dapat faham bermakna berkait dengan ilmu tauhid ataupun ilmu sifat 20. Ilmu tauhid ataupun ilmu sifat 20 ni. Makna kita nak faham. Kita nak kenal. Sebagai contoh, tuan-tuan tahu nama saya. Mungkin tahu nama saja. Ataupun tuan-tuan tahu nama saya tak sampai ke bank. Ataupun tuan-tuan tahu nama saya sampai ke bank tetapi tulisnya tak betul pula. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan tahu nama saya, ayah saya, pekerjaan saya, rumah saya, asal saya, kampung saya, begitu begini. Begitu begini. Maknanya, maksudnya tahu sungguh. Jadi dinisbahkan ilmu tauhid ini, kita bimbang, kita bertaklid saja. Sahlah iman bertaklid. Tetapi sampai bila kita tak kenal Allah Ta'ala. Kita menumpang rezeki Allah. Kita sehat Allah Ta'ala bagi. Kita nyawa Allah Ta'ala bagi. Kita hidup Allah Ta'ala bagi. Serba-serbi Allah Ta'ala bagi. Begitu begini Allah Ta'ala bagi. Lah sekali dinisbahkan kepada kita makhluk, kita duduk di bumi Allah. Menumpang di bumi Allah tak patut sangat. Kita tak kenal Allah. Jadi saya sebutkan tadi, kenal tu memanglah kita, Allah tu Tuhan kita. Itu dia panggil taklid saja. Kita nak di dalam mengaji ilmu tauhid ini, ilmu tauhid ni ilmu baru. Maksudnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada subjek tauhid ni. Tetapi Rasulullah menerangkan kepada sahabat berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala jua yang mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan Allah mencipta barang yang ada, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Itu menunjukkan Allah itu ada. Menunjukkan Allah itu ada. Itu zaman sahabat-sahabat diberi penerangan kepada sahabat oleh Rasulullah. Maknanya i'tiqad tu kuat. I'tiqad tu kuat. Makna berjuang nak menyampaikan agama Allah daripada masyarakatnya menyembah berhala, menyembah patung, apa begitu begini, sehingga mereka ini yang kafir-kafir ini tertarik hati kepada keindahan Islam, sehingga membuang tabiat, membuang kepercayaan dahulu kala, iaitu menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Jadi oleh kerana itu, subjek ilmu tauhid ni dah lama dah. Semenjak Rasulullah wafat tu lama masanya
maknanya kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah apa begitu begini, maka terbitlah apa nama ni ilmu tauhid ni dalam bentuk ilmu ataupun dalam bentuk subjek yang kita katakan ilmu tauhid. Jadi tak patut sangat kita ni seperti mana yang saya sebutkan tadi, menumpang di bumi Allah, menyedup udara yang Allah bagi, hujan yang Allah bagi, air yang Allah bagi, tiba-tiba tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Bukan kenal zat Allah, tetapi kita sewajibnya mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mutlak dia tu Tuhan. Sifat-sifat mustahil, sifat-sifat tak logik bagi Allah, dan sifat-sifat yang harus, makna Allah Ta'ala boleh buat, boleh itu, boleh ini. Setakat ini faham? Beri pentingnya kita belajar tauhid ini. Contoh lain. Ayah kita, mak kita membesarkan kita. Boleh faham? Ayah kita, mak kita membesarkan kita. Boleh jadi di antara kita, ayahnya mati, meninggal masa dia kecil. Maknya masa dia kecil. Dia duduk dengan mak angkat, ayah angkat. Ataupun dia duduk dengan aki dia, wan dia. Ataupun dia duduk dengan pok saudara dia, mak saudara dia. Maknanya kita dibesarkan oleh ayah kita, ataupun aki kita, wan kita, pok saudara kita, mak saudara kita. Tiba-tiba kita besar dewasa, kita dapat pekerjaan yang sedap-sedap, dapat gaji besar, dapat duduk di bandar, tak kenal kepada jasa ayah kita, mak kita, aki kita, wan kita. Tak logik. Maknanya kita ni akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar nanti. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak lihat? Bulu kening ni, bulu kening ni pada diri kita. Kenapa bulu kening ni tak panjang macam rambut? Kenapa bulu hidung ni tak panjang berjela-jela sini? Janggut panjang, rambut panjang, bulu ketiak panjang. Maha kaya Allah. Kita tak tengok kepada diri kita. Inilah konsep nak mengaji tauhid. Saya nak katakan bahawa kita ni nak mengenal sifat-sifat Allah. Maknanya sebelum kita mati ni kita kenal Allah Ta'ala yang layak disembah. Jangan taklid. Orang kata begitu, Allah ada. Yelah ada. Allah berkuasa. Yelah berkuasa. Dalam konteks keyakinan, perlu diingatkan bahawa saya nak sebutkan, jadi tuan-tuan jangan salah faham. Kalau gitu kita tak kenal belajar tauhid, tak kenal Allah Ta'ala, tak bergunalah kita amal ibadat. Oh, bukan begitu. Maknanya kita tasdik dalam hati Allah itu ada, seperti mana rukun iman, rukun Islam, percaya itu, percaya ini, sahlah iktikad kita, sahlah ibadat kita. Mati kita mudah-mudahan di dalam Islam. Kita mengaji ilmu tauhid ini nak mendalam, nak kenal sungguh. Sebagai contoh ke saya tadi, kepada diri saya. Awak kenal kita Ustaz Saharudin tu? Nama dia Syaharuddin bin Haji Muhammad Noor. Kenal. Dia kerja di mana? Dia kerja banyak, dia kerjanya. Dulu Jabatan Agama, lepas itu Kadi Temerloh, lepas itu sekarang ni Jabatan Mufti Pahang setakat ini. Dia tu asalnya orang mana? Dia ni asalnya orang Lipeh ataupun Lepeh. Kampung mana? Asal dia Kecau. Adik-beradik dia berapa orang? 8 orang. Mak ayah ada lagi. Mak dia, ayah dia meninggal dah. Mak dia dah 10 tahun dah meninggal. Lepas itu 10 tahun lepas itu ayah dia pula meninggal. Tahun lepas meninggal 3 hari bulan 11. Maknanya dia kenal betul.
makna cerita-cerita bagi saya ni. Jadi kalau kenal maknanya sejarah saya ni, biodata saya ni seumpamanya, tak logik kita tak kenal Allah. Allah yang menghidupkan kita. Bila Allah menghidupkan kita, sifat yang wajib bagi Allah. Sebabnya kita nak berlawan orang kafir ni menyembah berhala. Orang kafir ni menyembah tokau. Orang kafir ni menyembah lembu. Orang kafir ni menyembah tangan banyak, patung tangan banyak. Orang kafir ni menyembah Cina ni menyembah Tuhan gemuk. Kalau Kelai ni banyak tangan. Cina, Buddha, Tuhan dia gemuk. Lepas tu dia beli Tuhan dia. RM50 beli, dia masuk dalam bonet kereta dia. Lepas tu seminggu dia lah kita beli Tuhan tadi. Kita beli Tuhan dah seminggu dah letak dalam bonet kereta dia. Dia ambil. Lepas tu Tuhan dia letak dalam mana? Bungkus dengan surat khabar. Tuhan dia letak dalam plastik. Lepas tu dia ambil cucung orang Tuhan kita di khabar di dalam bonet kereta. Khabar lelaki dia. Lepas tu bini dia pun ambil, ataupun anak dia ambil, cucu dia ambil. Lepas itu dia ambil cebek. Cebek dengan plastik. Lepas itu dia letakkan Tuhan dia tu di atas meja dia, macam Cina di atas meja. Ataupun Tuhan dia tu luar depan rumah. Letak tinggi, ada tangga. Kadang-kadang rendah, ada tangga. Lepas itu dia letak atas almari dia ada betul jual almari Cina buat. Almari Tuhan dia. Lepas itu letak colok, lepas itu letak buah apa begitu begini. Itu maksudnya. Apa nama ni? Maksudnya bukan Tuhan seperti itu. Kita nak melawan iktikad, bukan nak berperang dengan dia. Melawan iktikad kita, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran ataupun pahaman-pahaman ketika itu. Ketika itu maksudnya. Boleh faham? Boleh? Tuan-tuan sekalian, ilmu yang kita nak mengenal Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruh, bukan ketika kita sihat wal afiat ni aja. Kita kena faham nak mengenal Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat haruh, iaitu ketika kita hidup. Kena kenal Allah. Ketika dekat nak mati, kita kena kenal Allah. Ketika dalam kubur, kita kena kenal Allah. Ketika dibangkitkan pada mahsyar, kita kenal Allah. Soalan yang tanya di dalam kubur tu, Tok Imam terbaca talqin tu. Sahih tu. Jangan main-main. Janganlah khabar talqin tu, untuk orang hidup. Itu pening kepalanya. Bukan untuk orang hidup, untuk orang mati. Peringatan tu wajib ditanya. Hadis yang sahih bahawasanya tulis dalam buku talqin, Tok Imam baca, ustaz baca tu, kita akan ditanya. Tak percaya mati. Lepas mati, cerita kita pula. Itu tak ada bukti. Tak ada bukti. Saya nak buktikan. Saya nak buktikan. Bukan bukti dalam kubur terbalik semula, tak. Saya nak buktikan. Saya ni, daripada kecil dulu, sampai ketua ni, 4-50 orang saya menghadap orang mati. Bukan temberang ni. 4-50 orang. Nak khabar 4-50. Berdoa sangat. Tuan-tuan mungkin tak percaya. Saya daripada kecil dulu. Daripada kecil, belum sekolah Arab, saya mengikut ayah saya. Orang mengaji, orang baca Yasin apa gitu, saya ikut. Keadaan orang mati masa dulu-dulu, masa saya sekolah rendah dulu. Lepas itu, sekolah Arab, lagilah kita ke depan. Tingkatan 3 sekolah Arab tu dah, boleh menjadi imam sembahyang jenazah dah. Kita belajar dulu. Tingkatan 3, saya boleh menyembelih akikah adik saya. Tok guru khabar, ayah saya menjemput tok guru. Tuan guru maknanya nak akikah ke adik. Adik saya bonsu sekarang ni.
kerja di hospital Lipih. Kerja di hospital Lipih, pegawai makanan hospital. Maksudnya nak kekoh adik saya tu. Nak kekoh adik saya lahir, nak kekoh. Lepas itu Tok Guru Allah Yarham lepas Mak Amin ni, tak payah cikgu, dia khabar. Suruh anak awak sajalah dia menyembelih, aku dah hajar belaka, dia khabar. Itu saya tingkatan 3. Jadi berkenaan dengan mayat, saya memang minat memandi mayat, saya memang minat membuat kain kapan. Saya masa kecil, maknanya tingkatan 3 tu dah turun ke dalam kubur. Sebabnya kita mengaji. Kita mengaji doa apa begitu begini. Doa, bacaan, maknanya kita yakin dengan apa yang kita belajar. Apa yang kita belajar. Saya nak sebutkan bukti tadi. Saya nak sebutkan bahawa apa nama ni dinisbahkan kepada mengenal Allah ini. Mengenal Allah ni bukan sebarangan. Sebab seramai-ramai nak mati ni, berapa kerat yang boleh menyebut la ilaha illallah. Itu kita nak mengenal Allah. Kita ni besok mati, akhir kehidupan kita, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Wallahu a'lam, kita tak tahu akhir kehidupan kita sama ada i'tiqad kita la ilaha illallah. Itu kita bimbang. Saya sebutkan selalu kepada jemaah-jemaah yang mengaji dengan saya, ketika kita ni sedar ni tak apalah. Ketika kita sedar ni tak apa. Ketika kita berjalan apa begitu begini tak apa. Ketika kita tidur. Saya selalu berpesan, kalau tuan-tuan ingat, nombor 1 saya pesan, kita nak tidur ni, nombor 1-nya apa dia? Istighfar. Syahadah dulu. Kita kena syahadah dulu. Kita kena syahadah, lepas syahadah istighfar. Kita bersyahadah tu maknanya kembali kepada Islam balik. Itu berkenaan dengan ilmu tauhid ni. Berkenaan dengan ilmu tauhid ni, kembali kepada Islam. Sebab itu akidah kita betul. Kita kenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kala bersyahadah tak betul. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak pasti. Tak pasti. Apa nama ni lafaz itu? Lafaz itu tak pasti. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian istighfar. Lepas itu selawat kepada Rasulullah. Kalau kita mati, kita syafaat. Sekali kita selawat, 10 kali Allah selawat beri rahmat kepada kita. Kenapa tak mau buat? Lepas itu kita baca Allahumma anta rabbi, penghulu istighfar. Lepas itu kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu saya tak nak ceritalah dah. Khasiat-khasiatnya ataupun apa nama ni kelebihannya saya dah banyak kali cerita. Sama ada tuan tak buat ataupun tuan-tuan buat, terserahlah. Saya bercakap pun dah pelat. Maknanya apa nama ni, lain kita bercakap dengan apa nama ni, skrin komputer, laptop. Lain kita bercakapnya. Kalau bercakap depan masjid, surau, ceramah apa gitu, lain. Jadi apatah lagi apa nama ni, tuan-tuan ni malu sangat. Kalau buka muka tu sedap juga. Saya menengok macam cakap sorang. Macam cakap sorang. Ini Zo buka muka, Powder buka muka, Sahro buka muka. Apa nama ni, Cik Day kita buka muka. Haji Halim Taman Perdana buka muka. Lepas tu Haji Nazri kita Rumah Banjir buka muka. Jadi makna sedapnya. Jok. Apa nama ni, Jok ni mana? Jambu. Orang Pulau Jawa. Ejok. Mana? Duduk? Pulau Jawa.
Kampung asal Pulau Jawa. Itu nak maksudnya saya. Maksudnya kadang-kadang cakap tu tersasar sebab cakap seorang pandang skrin laptop. Skrin laptop. Lepas tu man Taman Perdana. Man Taman Perdana. Asal saya nak khabarkan. Lepas itu ada juga saya khabar maknanya Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali baca Bismillahirrahmanirrahim tu dalam kitab apa nama ni Faridah ke dalam kitab Al-Jauharul Mauhub. Maknanya sekiranya kita ni ada gangguan syaitan, ada makhluk manusia nak menganiaya kita ataupun terbakar apa begitu begini apa nama malapetaka, insya-Allah dihindarkan kita daripada perkara tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kembali kepada itu, kepada yang tadi kita bahaskan. Maknanya kita nak mengenal Allah ni saya sebutkan tadi berapa kerat nak mati tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Tahun 2001, tok guru saya tu lah, Tuan Guru Leban Mak Amin bin Idris. Dia tahun 2001 dia meninggal. Sebelum dia meninggal tu 3 hari nak meninggal orang alim. Orang alim. Kita ni wallahu a'lam. Tak tahu lagi kesudahan kehidupan. Dia ni saya boleh cerita. Apa nama ni 3 hari dia dekat nak meninggal, dia khabarkan anak dia. Anak dia Rokiah. Anak bonsu dia. Saya panggil Cu. Rokiah dia khabar. Ayah ni lain macam dah, panggil lah orang mengaji. Dia boleh cakap masa itu. Tapi tak boleh bangun dah. Sembayang tak tinggal. Sembayang berbaring. Guana-guana dia suruh anak dia mengambil air sembayang. Dia tak nak apa nama ni sembayang tak cukup syarat. Dia dah bertenaga lagi tapi tak boleh bangun. Ambil beseng dekat dia sembayang, dekat tilam dia, ambil beseng, dia suruh anak dia basuh muka dia. Lepas tu basuh tangan dia, hulur ke dalam beseng. Gini-gini. Lepas tu kaki dia, meniatnya dia, itu orang alim, orang berilmu, semayang, berlampari. Lepas itu mengajilah hari pertama. Mengaji itu beratus orang. Beratus orang. Lepas itu dia sebut, dia boleh cakap. Dia khabar Cikgu Makno bawa Yasin. Ayah saya. Suruh ayah saya bawa Yasin. Suruh ayah saya bawa Yasin. Itu. Masa meninggal tu saya tak ada. 2001 di Pekan dia dah. Cerita ayah saya. Lepas itu beratus-ratus, berpuluh-puluh orang nak mengaji. Dia suruh ada 25 orang sahaja yang sahih. Dia pilih. Dia tangan dia boleh tunjuk gitu. Awak. Dia keliling dia. Hak lain tak masuk kira. Mengaji tak apa, tapi tak masuk kira. Hak kira ni 41 kali ni, hak 25 orang tu, termasuklah ayah saya sebagai khalifah dia, dia suruh duduk dekat telinga dia. Mengaji hari pertama boleh cakap, mengaji hari kedua, lemah lah. Celik boleh celik. Mengaji hari ketiga, baca Yasin ni, mengaji hari ketiga, dia tak boleh bercakap dah. Dan pegang. Berpeluh saja. Walaupun ada kipas, berpeluh. Lepas itu nak khabarkan, ringkas cerita. Cerita panjang. Tak membaca kitab kita ni kalah. Dengar ceritanya. Lepas itu, dekat Maghrib. Makna orang kampung ni bersibuk-sibuk lah. Makna Tok Guru, makna uzur sangat, Tok Guru uzur sangat, pergi balik. Macam orang kahwin. Dia orang panggil Tok Guru. Tuan Guru, Tok Guru. Saya panggil Aki Lebar. Ada yang panggil Pak Acu Lebar. Ada yang panggil muda sikit pada dia, Abang Lebar. Ada hak panggil adik Lebar. Ada hak panggil anak Lebar. Saya dengar belakang itu. Saya dengar. Mak ngayah saya panggil Tok Guru. Tok Guru. Walaupun ayah saya tak mengaji dengan dia, mengaji dengan kawan dia. Tok Lebar Dolah. Kampung ayah saya sebelah. Lepas tu yang mengaji dengan dianya arwah mak saya.
Sebab itu dipanggil Tok Guru. Saya adik-beradik ni panggil Aki Lebar. Panggil Aki Lebar. Nak kabarkan dia, bila dia nak meninggal, lelah. Pak Anjar Aziz, arwah Pak Anjar Aziz, Tok Imam kampung saya tu meninggal dah. Tok Guru ni lain macam dia khabar. Tak habis lagi mengaji. Tok Guru ni lain macam dia khabar. Jadi berhenti mengaji. Maknanya Pak Anjar Aziz ni dia nampak Allah Yarham ni panjang dah narik nafas. Itu tanda-tanda nak mati. Orang tua-tua gelap kemelak. Tahu kemelak? Tahu kemelak? Kalau tak tahu, bahasa baru. Kemelak. Ataupun cakap modelnya lelah nak mati. Lelah. Ataupun cakap bahasa kitabnya nazak. Nazak. Dia gitu. Nazak. Jadi pendekkan ceritanya, arwah Pak Anjar Aziz ni dia bisik ke telinga Allah Yarham. Tok Guru, dia khabar perkataannya. Tok Guru, ingat. Dia sebut Tok Guru, ingat. Lepas tu Pak Anjar Aziz ni sebut Pak Anjar Aziz ni sebut La ilaha illallah. Dia menyebut perkataan La ilaha illallah, terus mulut dia tertutup. Masya Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah kesan daripada orang yang alim, orang yang mengaji dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak mengaji ni, makna mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, tanpa gagal dan tanpa lupa sampai mati. Sebab kita nak mati ni tak tahu. Alangkah ruginya kita mati di dalam keadaan kita tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi saya menyeru kepada saudara-saudari yang mengikuti pengajian kitab Miftahul Murid ni, semoga kita istiqamah. Kalau tercicir pengajian kita ni tak faham. Saya berhasrat bila nak mengaji ni kita ingat satu persatu. Kita ingat satu persatu. Maknanya hukum akal itu terbagi kepada 3. Kita ingat. Jadi nak disebutkan bahawa nak sebutkan bahawa berkenaan dengan ilmu tauhid ni dia panggil hukum akal. Sebab akal kita ni memikir. Sebab akal kita memikir. Saya angkat benda ni. Saya nak tunjuk satu benda. Satu benda kita jalankan akal kita dan sebut. Jalankan akal kita dan sebut. Tuan-tuan bersedia? Ni. Sebelum tuan-tuan sebut pen itu, bila saya tunjukkan begini, akal ni khabar pen. Akal tak akan khabar pisau. Itu berkenaan dengan ini, berkenaan dengan akal. Sebab itu dia sebut hukum akal. Jadi oleh kerana akal ni menolak agama, akal juga. Menerima agama, akal juga. Makna akal, kalau menolak agama tu, akal dia dunia ana punya. Tetapi kalau menerima agama itu, bermakna aku ni menumpang di dunia. Itu sebagai mukaddimah supaya kita faham. Jadi kita berbalik kepada kitab ni nak hurai sesa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Tertib ataupun adab-adab menulis kitab ni, ataupun adab-adab
apa nama ni perkara-perkara yang nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka memulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa boleh terjemah? Siapa boleh terjemah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah. Bacalah olehmu. Tak habis terjemah tu. Terjemah habis. Iqra Bacalah olehmu dengan nama Allah. tak tepat terjemah tu dalam tafsir. Bacalah olehmu dengan nama Allah. Tak tepat juga, tertinggal. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu dia tepat. Itu dia tepat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya membaca apa bidang kita nak ambil begitu begini, iaitu jangan lupa nama Tuhan. Jadi kullu amrin zil balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aqta' ajzam. Di dalam kitab apa nama muqaddimah, kitab apa i'anatu talibin, disebut hadis tu, kitab muqaddimah i'anatu talibin, setiap perkara yang nak dapat keberkatan daripada Allah, semua perkara, semua perkara apa nama ni, naklah kita memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kalau kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Arab, kita perhati ulama-ulama dulu mengarang tak tinggal Bismillahirrahmanirrahim, tak tinggal. Cuba tengok yang buku Rumi, siapa yang ada buku Rumi, ada tak mukadimah tu Bismillahirrahmanirrahim? Ada Ustaz. Ada. Ada. Itu dia berdisiplin. Berdisiplin. Entah kita menatap kitab ni tak baca pun Bismillahirrahmanirrahim. Tak membaca pun Bismillahirrahmanirrahim, buka kitab saja tengok, boleh jadi. Bukan saya kata tak. Boleh jadi. Boleh jadi buka je kitab, boleh jadi buka je kitab, termenung je menunggu ustaz membaca. Tak ungkapkan ataupun tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya nak seru kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kita ni, kalau tak baca bermula daripada malam ini, asal buka kitab, lebih-lebih lagi di dalam kuliah kita ni, tapi janganlah buka suara, buka mic orang lain dengar. Kita baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu adab dia. Adab dia. Walau bagaimanapun apa nama ni, guru tu mengajar, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Salam, lepas tu salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni baca pelan-pelan. Kita baca perlahan. Maknanya nak menatap ilmu, nak menggali ilmu, nak menukilkan ilmu. Jadi boleh jadi kita tak faham, kita tak reti, kita tak ingat. Maknanya standard pengajian ilmu tu kita tak menghalu. Tidak menghalusi. Kita tidak menghalusi di dalam kita nak mengaji ilmu. Di dalam nak mengaji ilmu. Ilmu ni ibarat kita apa nama ni, ayam. Ayam masuk reban. Ayam masuk reban. Ada bela ayam. Ayam masuk reban.
Mana kita halau ataupun irai ayam kita tu, biar dia masuk ke reban, lepas tu kita tutup pintu reban. Makna full ayam kita tu supaya tidak dimakan oleh musa ataupun tidak dimakan oleh musuh-musuh rimau kumbar apa begitu gini. Rimau kumbar apa begitu begini. Macam kampung saya tu Pulau Sawa. Besar bangunnya. Panggil apa nama ni, Jepa. Panggil. Kala dulu arwah lah dia. Nak makan ayam kita, arwah lah dia. Kalau masa orang ramai di kampung senapar tu. Maknanya reban ayam yang saya katakan ni tadi, Mamat, orang kata Mamat. Saya panggil Pak Acu Mamat. Dia ni, apa nama ni, senapar rela dah ditarik. Tak adalah senapar rela. Kalau tidak, arwah lah ular sawa tu. Oi, besar gini. Besar batang pina. Lepas tu panjang. Makan ayam ni 2 ekor. Nak kata mana? Nak kata mana? Lepas tu, apa nama ni, tengok sajalah telefon ke Lipih ni, minta datang. Tengok saja. Kalau dulu, berkecil lah. Sedangkan biawak naik atas pokok kelapa, ular naik atas pokok kelapa, berkecil. Tu so katalah benda. Tembok ular. Tukulan. Lepas tu, lagi. Selagi tak lepas pada selagi tak lepas pada pokok kelapa tu, Dulu ada senapar belaka. Maknanya sekarang ni tak adalah. Lain-lain rumah saya tu tak ada semua. Tak ada apa nama ni, tak ada apa nama ni senapar. Tak ada senapar. Jadi nak kabarkan apa nama ni, kita caranya maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dilupakan. Alhamdulillah. Maknanya memuji Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Wassalatu wassalam. Selawat dan salam. Ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada puji-pujian bagi Allah Ta'ala, lepas tu selawat dan salam kepada Rasulullah. Apa nama? I'lam, ketahuilah. Dia suruh ambil tahu. Dia suruh ambil tahu. I'lam suruh ambil tahu. Ketahuilah olehmu bahawasanya hukum akal itu tersimpan ia hukum akal. Domainnya. Makna awak kena ambil tahu bahawanya hukum akal, hukum nisbah ke akal. Saya dah hurai tadi. Hukum nisbah ke akal. Maknanya akal kita, saya nak tanya, akal kita, Allah Ta'ala itu ada, tak ada? Ada Ustaz. Ada. Kita menengok Allah Ta'ala itu tak nampak. Zat yang wajibal wujud, zat wajib ada tetapi tidak macam makhluk. Ada Allah itu ada yang tidak sama dengan makhluk. Dia tu tidak menerima tiada. Sebelum Allah jadikan bumi ni, Allah ada. Setelah Allah menjadikan bumi, Allah ada. Setelah Allah membinasakan bumi, Allah ada. Tetap Allah ada. Allah ada, bumi tak ada lagi. Dijadikan bumi, dihantar Nabi Adam ke bumi. Keturunan itulah. Jadi masa bumi tak ada, Allah tetap ada. Dan bumi ni esok akan habis, Allah tetap ada. Itu ada Allah. Maknanya nisbah kepada akal. Akal. Nisbah kepada akal. Boleh faham? Maknanya kita nak khabar ada hantu ke tak ada hantu, akal kita. Kalau orang dulu
Lalu dekat kubur ada hantu. Akal ni mengabar. Sebenarnya tak ada. Lepas itu menggoncang-goncang pokok, menggoncang apa itu ni, setan. Kadang-kadang orang yang menyakat, orang kata tu, menyakat maknanya biar orang takut. Menyakat biar orang takut. Itu berkenaan dengan akal. Akal ni mentafsirkan kita, akal ni memikirkan. Akal ni benda itu ada. Tuan-tuan sekarang ni ada depan skrin komputer, laptop ataupun skrin telefon masing-masing. Adakah kita di pasar? Di rumah. Di rumah. Adakah kita ni di atas langit? Tak. Itu akal mentafsirkan. Jadi dinisbahkan zaman ini kalau kita bawa telefon, tak mustahil kita membawa telefon itu mendengar kuliah kita ni kita di bandar. Tak mustahil. Tak mustahil. Tetapi nak kabarkan walaupun tak mustahil itu, ketika kita mendengar apa nama ni menonton skrin telefon kita ataupun laptop kita dalam masa yang sama, kita pergi menebah ke masa ini? Pergi menebah kebun raya? Tak ada. Itu. Tidak. Nisbahnya kepada itu. Jadi akal ni, jadi fungsi akal ni berkenaan dengan ilmu tauhid ni. Akal nak menengok. Kalau siapa-siapa mengaji Ad-Durus Sami, Ad-Durus Sami, di manakah kita baca di pekan ni? Kitab Ad-Durus Sami di Taman Perdana, Maghrib ke subuh? Subuh. Hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Clear. Jadi kalau 2, 3, 4 bulan dah tak kuliah, makna tak kuliah, main letih. Makna akal tu tak berfungsi dengan baik. Guana-guana pun dia ingat. Ingat. Jadi tuan-tuan ingat ataupun tidak, kisah Imam Abu Hanifah awal-awal kita ingat berlawan dengan siapa nama? Dahri. Dahri. Clear. Maknanya akal. Maknanya Dahri ni orang yang apa namanya, kita kata liberal. Dahri ni liberal. Main logik akal je. Lepas itu semua ulama di Baghdad dah habis dah panggil. Dah habis dah panggil. Maka tak boleh jawab. Berdialog dengan Dahri. Jadi seorang lagi yang tak panggil. Maknanya Tok Guru Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi. Masa itu kecil lagi. Tok Guru dia. Siapa nama Tok Guru dia? Ingat? Hamad Ustaz. Hamad. Tok Guru dia Hamad. Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi tu. Imam Hanafi. Imam mazhab yang pertama. Jadinya Imam Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni, dia meninggal, Imam Syafi'i lahir. Hari lahir Imam Syafi'i tu, mana Imam Syafi'i lahir daripada perut mak dia, berapa tahun Imam Syafi'i lahir? Dalam kandungan? 4 tahun. 4 tahun. Jadi hari kelahiran Imam Syafi'i tu, maka Imam Hanafi meninggal. Imam Hanafi. Siapa nama penuh Imam Hanafi? Siapa nama
penuh Imam Hanafi. Imam Hanafi. Ibnu Hanbal. Itu Abu Ibnu Hanifah. Hanbal. Ibnu Hanbal itu lain Imam Ahmad. Abu Hanifah. Abu Hanifah tu lah. Abu Hanifah tu mana nama dia? Nama penuh. Nu'man bin Tabid. Nu'man. Nu'man bin Tabid. Nu'man. 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 Nu'aimi alik nun. Nu'man. Nu'man. Nu'man bin Sabit. Itu Imam Abu Sabit. Hanifah. Jadinya Imam Abu Hanifah je menjawabnya kepada Dahri. Kepada Dahri ini tuan guru tak pelik lah tuan guru. Maknanya dia tak lena tidur, tak kenyang makan ibaratnya. Tak lena tidur, tak kenyang makan. Jadi Imam Abu Hanifah ni Nu'man bin Sabit dia kata tak pelik langsung untuk guru dia khabar. Biar kawan menjawabnya. Cakap kitanya. Habis menjawab itu berkenaan dengan akal. Contoh lagi yang terkini. Apa nama ni? Didat. Syekh Ahmad Didat almarhum. Syekh Ahmad Didat tu apa nama berkomunikasi ataupun berdialog dengan orang kafir masuk Islam lah ke? Akal. Begitu juga Syekh mana? Yang di Malaysia ni. India tu. Zaki, Dr. Zaki. Zakir Naik. Zakir Naik. Zakir tu anak murid almarhum Syekh Didat. Syekh Didat anak murid dia. Anak murid dia. Jadi berkenaan dengan akal. Jadi akal kita ni mengabarkan terbagi pada 3. Akal kita ni wajib, akal kita ni mustahil, akal kita ni harus. Lepas itu wajib. Wajib. Wajib ni maknanya akal kita ni mengabarkan tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada. Akal kita wajib. Contoh, sekarang ni saya pakai kepiah dan tuan-tuan pakai kepiah. Tuan-tuan pakai kepiah. Wajib kepiah ni ketika ini ada atas kepala kita. Betul tak betul? Betul. Betul. Siapa khabar atas kepala kita? Siapa khabar? Akal. Akal kita mengabarkan kepiah ni atas kepala. Kecuali kepiah ni kita alih tempat lain. Akal mengabar gambar ni. Skrin ni gambar makna kepiah ni saya ni atas kepala. Akal mengabar atas kepala. Dia tidak di lutut. Dia tidak di punggung. Kepala. Itu wajib. Wajib. 1. Tak faham? Faham lagi? Tak faham lagi? Okey. Lepas itu, wajib. Ketika ini 8.57 malam. Wajib. Akal kata malam. Adakah 8.57 ada malam? Adakah 8.57 ni pagi? 8.57 pagi, 8.57 malam. Hak masa. Ketika ini. Malam. Hak itu wajib. Hak itu wajib malam. Ada 8.57 siap. Esok siapnya awak entah dah, entah tidak. Siap esok. Ketika ini 8.57 ataupun 8.58 malam. Pagi ada? Pagi esok. Lepas tu pagi semalam. Pagi akan datang. Ketika ini wajib 8.57.58. Faham? Itu wajib. Wajib. Pendekatan approach
pendekatan. Pendekatan kita nak kabarkan pada akad ni wajib. Pada akad wajib ketika ini saya bercakap ataupun saya bisu. Ustaz cakap lah wajib lah ketika ini. Manakala sekejap saya senyap. Tak wajib tak cakap. Itu kan. Ustaz ni pasal apa tak cakap pula? Itu tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji ni rugi sangat. Yang left ni rugi sangat. Bimbang tak faham ni berkenaan dengan ilmu aqaid. Saya yakin kalau tak mengaji, tak faham, bimbang kita mati esok. Tak mengenal sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang harus. Kita bimbang tak kenal. Kita dulu kalau mengaji, mana mengaji di pukul 9 sampai pukul 12 membicarakan usul ini. Ilmu usul ini. Mengaji Aqidatun Najih, mengaji Miftahul Jannah, mengaji Fathur Rahman, kita mengaji Umdatul Talib, kita mengaji Faridah, kita mengaji Matan Jauharah Tauhid, mengaji Usul Tahqiq, mengaji Miftahul Jannah, mengaji Hidayatul Mutafakkiri, lepas itu mengaji Hidayatul Wildan, Sirajul Huda, mengaji Bidayatul Hidayah. Baqarah tak mengaji. Baqarah tak mengaji. Kitab tak ada tapi tak mengaji. Kitab Baqarah tak mengaji. Lepas itu mengaji pula Muqaddimatus Sibyan, mengaji Tamrinus Sibyan, mengaji Miftahuddin, mengaji Qurratul Ain, mengaji Usuluddin. Kitab-kitab tak lama. Yang lama. Risalah Tauhid apa begitu gini baru. Tok Guru dulu tak mengajar. Saya Risalah Tauhid tu tak mengaji. Sebabnya kita mengaji hak kitab jenama. Kitab jenama. Pondok dulu masa Bunuh Payung. Masa itu kita mengaji. Tok Guru pula mengaji dengan guru dia. Kitab-kitab baru. Al-Misbahul Munir tak mengaji. Sebab kitab baru tu. Umpamanya begitu. Di dalam membahaskan ilmu, tauhid, wajib, mustahil, harus. Nisbahkan kepada apa? Nisbahkan kepada apa? Kepada akal. Iaitu dipanggil hukum akal. Jadi saya berhasrat ilmu tauhid ni saya tak nak ketinggalan. Habis kita baca, saya nak soal sikit. Faham ataupun tak faham. Lepas itu dia kata wajib bagi sekalian mukallaf itu dari segi syarak. Mana segi syarak wajib dari segi syarak, wajib dari segi akal berbeza. Dari segi akal, wajib ni mana akal tak boleh terima sekiranya tak ada. Wajib segi syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu wajib syarak. Kita ni wajib syarak mengetahui berkenaan dengan akal. Mana wajib syarak, sesiapa yang tak tahu wajib mustahil harus pada hak Allah Ta'ala itu, maka hukumnya berdosa. Demikian juga wajib kepada Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul alaihimus salatu wassalam. Setakat ini faham? Setakat ini? InsyaAllah. Okey. Setakat ini faham, insyaAllah. Saya nak tanya, apakah saya sebut ataupun saya bacakan dalil berkenaan dengan hendaklah membaca mendahului
dengan menyebut nama Allah? Apakah dalilnya? Siapa boleh jawab? Saya nak minum air sekejap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mazbut. Tu. Mazbut. Apakah sokongan kepada membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti yang saya baca tadi? Apakah sokongan dia? Sokongan ayat Quran tu. Sokongan. Kullu amri. Apa dia kullu amri tu? Ayat Quran ke hadis ke apa begini? Tak lula pesa ni. Kullu amrin balin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar wa ajzam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyuruh, maknanya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut tadi dalam kitab mana? Mukadimah kitab apa? Siapa jawab? Ingat? I'anatul talibin. Tak percaya buka. Dalam I'anatul talibin. Saya kata maknanya saya dah berbuih mulut, kadang-kadang kita tak ingat. Kadang-kadang kita tak ingat. Bukan main payah ilmu ini. Nak memasukkan berkenaan dengan apa nama ni, ilmu tu. Hukum terbagi kepada berapa? Dinisbahkan kita membahas ilmu tauhid. Saya tak sebut tadi. Hukum terbagi kepada berapa? Kita ni masuk hukum akal selalu. Hukum terbagi kepada berapa? 3. 3. Apa dia? Wajib, mustahil, harus. Itu masuk dalam hukum akal. Hukum. Wajib, mustahil, harus tu dalam hukum akal. Hukum tu berapa? Hukum akal, hukum syarak. Hukum akal, hukum syarak. Lepas tu? Hukum akal, hukum syarak. Hukum adat. Jadi kita ni berkenaan dengan hukum apa? Hukum akal, berkenaan dengan hukum akal. Hukum akal ni apa cabar dia? Cabar dia apa? Mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Apa arti wajib? Kalau syarak wajib tu, kalau syarak wajib tu buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tapi wajib dalam hukum akal ni, cakap mudah je. Wajib ada. Cakap mudah, dipermudahkan lagi. Wajib pada akal ni apa dia? Akal kabur tak Wajib ada. buat syarak. Wajib ada, mustahil tak ada. Tak tepat, tak Akal tepat. boleh tak ada. Wajib. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Masa ini kita makan nasi, akal tak boleh terima bahawa kita makan mie. Itu pada akalnya. Menyuap nasi, tiba-tiba saya sedang makan mie. Gila agaknya dia ni. Mana akal tak boleh terima. Itu wajib pada apa? Wajib pada apa? Pada akal. Lepas tu mustahil? Mustahil. Mustahil. Mustahil ni cakap mudahnya tak logik. Allah
Allah itu dua, tak logik. Mustahil. Pada akal. Maknanya pada akal juga, pada akal. Lepas tu haram. Maknanya boleh jadi ataupun ada ataupun tak ada. Saya nak sebut makan, tak umum. Boleh jadi saya makan mie, boleh jadi saya makan nasi, itu jaiz. Jadi tuan-tuan, jadi saya nak sebutkan begini, makna kita bimbang ketinggalan, kita tak faham. Mengaji sifat 20, mengaji sifat 20, mengaji tauhid, kitab itu, kitab ini. Dahlah disiplin mengaji, tak ada bahas kitab besar lalu. Lepas tu kitab kecil, mana step dia tak mengaji, tak faham ke mana. Jadi nak khabarkan kita mengaji ni dinisbahkan kepada hukum akal, iaitu wajib, mustahil, haram. Pasal apa hukum akal itu? Hukum akal itulah menilai, hukum akal kita itulah menunjukkan, membuktikan akal fikiran kita. Api sifat dia membakar, itu hukum dia Akal. pertama sekali akal kita mengatakan api itu membakar. Api itu membakar, iaitu hukum adat. Hukum adat, maknanya adat kebiasaan api itu membakar. Kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Tak terbakar. Makan cekok dah kita mengaji ilmu tauhid ni. Kalau menyambil-nyambil, tak ada harapan lah. Maknanya konsentrasi kita mengaji jangan ketinggal, makna tak habis apa begitu gini, rugi. Bimbang mati ni. Kita bimbang mati. Kita bimbang mati, makna iktikad kita terumbang ambing. Terumbang ambing. Makna ni disebahkan politik. Politik sekali parti itu, sekali parti ini, sekali melompat situ, sekali melompat sini. Terumbang ambing. Kita tak nak macam politik. Kita ni maknanya iktikad kita ni jazam. Jazam tidak boleh dijual beli, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Maknanya iktiqadun jazimun. Iktikad kita putus, mu'tamad, bahawasanya Allah itulah Tuhan kita. Betul? Betul? Betul. Iktikad kita. Tetapi adakah kita kenal Allah? Adakah kita kenal Allah? Allah tu Tuhan kita. Adakah kita kenal? Yang dipanggil ma'rifah. Ma'rifah. Maksudnya dalam kitab ni, kalau sekiranya awak mengaku Allah itu Tuhan kita, sahlah i'tikadnya, tetapi tidak ada jaminan sekiranya tipu daya syaitan itu dari konteks ilmu lah, maknanya berdasarkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak ada jaminan sekiranya kita kenal Allah, percaya kepada Allah, kita tak kenal, artinya tak kenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Tak kenal. Contoh saja. Maknanya kita sakit, itu ilmu tauhid. Kita sakit, pergi ke hospital biasa, tak pakai ubat dia, tak jadi. Pergi ke KMC, KPJ ataupun KPJ, maknanya obat tu berapa sebiji? Obat tu 400 sebiji. Itu ilmu tauhid. Obat tu 400 biji. Berapa obat ni? 400. Tak. Anak bayar cash ke pakai kad? Cash. Maknanya doktor tu ataupun farmasi dia tu bagi ubat ke kita, bagi belum makan lagi. Dah baik dah, sakit.
Itu nisbah. Jangan kisah ke bomo-bomo. Kita ni bomo syirik selalu. Bak ubat tak apa. Itu orang tak mengaji tauhid. Mengaji tauhid maknanya kita mujarab sungguh ubat KMC ni. Saya beli 400. Bukan bahasa nak demam. Demam baik selalu. Belum makan lagi dengan izin Allah Ta'ala. Itu tauhid. Sabit aja tu. Itu dia nak khabarkan. Mesti Allah. Allah di mana? Allah di akidah kita. Obat tu, ramai yang makan obat mati. Ramai yang makan obat mati. Ramai yang tak makan obat, tak mati-mati. Itu dia nisbah ilmu tauhid itu amat mendalam yang berkait dengan pegangan kita. Jadi saya kira cukup setakat itu. Bahkan bimbang pening. Bimbang pening. Bimbang pening. Kita pada 5, 6, 7 baris ni kita rumuskan. Pertama sekali, kita membahaskan hukum akal. Membahaskan hukum akal. Mana akal kita memikirkan. Akal kita memikirkan. Hukum akal itu terbagi kepada 3. Wajib, mustahil, harus. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul. Wajib pada akal. Mesti tak dapat tidak adanya. Mustahil tak logik. Yang ketiga, boleh jadi. Boleh jadi. Itu yang kedua. Kemudian wajib pada syarak kepada mukallaf. Wajib pada syarak ni artinya tak tahu berdosa. Wajib pada akal, wajib, mustahil, harus. Wajib pada syarak ni tak tahu berdosa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib pada syarak kepada setiap individu Muslim yang mukallaf, yang akil balik, mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Wajib mengetahui. Jalan yang bagusnya, wajib tahu. Wajib tahu dalam konteks ilmu. Saya sebutkan wajib membilang. Dari konteks ilmunya. Dari konteks ilmunya kita membilang. Membilang. Kita tahu. Seperti kita boleh baca Fatihah. Ada persoalan? Nak memasuk ke ni? Kita ni berkenaan dengan ketuhanan. Berkenaan ketuhanan. Lewat dah. Pukul berapa dah? 9? 17. Saya nak berhenti dah ni. Nak berhenti dah. Dan ada pun kita membincangkan pada malam ini yang berkait dengan pegangan. Yang berkait dengan pegangan. Bukan buat. Semayang buat. Puasa buat. Ini berkait dengan pegangan. Tak ada benda nak khabar. I'tiqad. I'tiqad. Kalau kita celik, mata nampak. Kalau kita pejam, tak nampak. Kalau celik, nampak. Kalau pejam, tak nampak. Itu berkenaan dengan ilmu tauhid ni. Boleh? Ya. Taklid. Sah lah iman dia tu. Dia taklid.
Sah iman, ibadat apa sah, tapi dia taklid, mana ikut pak turut. Jadi pak turut sampai ke mati tak menjadi. Sampai ke mati pak turut. Jadi minta maaf cakapnya, kita ni sampai ke mati jadi peminta sedekah, tak ada usaha langsung. Walaupun tidak dinafikan kita susah begitu gini, tapi sampai ke mati menjadi peminta sedekah, tak ada usaha ke arah nak menjadi berdikari. Maksudnya begitu, bukan menghina orang minta sedekah, bukan. Maknanya sampai ke mati. Sampai ke mati maknanya Allah tu tak kenal. Penyanyi siapa tahu? A.R. Tompe, pelakon. A.R. Tompe kenal tak kenal? Kalau lama-lama lah kenal. Siti Nurhaliza kenal? Orang baru-baru ni. Siti Nurhaliza. Takkanlah kenal penyanyi, pelakon kenal, Allah tak kenal. Allah boleh sebut Allah ada. Sifatnya apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sifat Allah, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Takkan tak dapat. Bertukar bimba. Orang nak nikah. Contoh nak nikah. Tok Naik tanya, rukun nikah berapa perkara? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, suami. Yang ketiga, percaya kepada Allah. Gila betul. Kalau sekiranya wali hakim tu lemah jantung, mati sembahyang jenazah, tak jadi nikah. Mana rukun nikah lain, rukun iman lain, Islam lain. Jadi sifat Allah ni berputar belik. Jadi kita mengaji dulu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Sekarang ni qadirun muridun, lagu nasyid. Saya tak kenal sangat gitu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini mana? Qadirun muridun. Itu lagu nasyid. Jadi cukuplah rasanya saya ni berpeluh dah ni. Berpeluh dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dapat kita memahami setakat yang kita baca ni berkenaan dengan kita nak lalu di dalam ilmu tauhid ni mengenal Allah. Artinya mengenal sifat-sifat Allah. Dia ni kenapa dia Tuhan kita? Jadi sifat-sifat dia, zat Allah itu yang melayakkan dia jadi Tuhan yang kita sembah. Dan bila kata Tuhan yang kita sembah, mustahil dia ni tidak mempunyai sifat-sifat yang lemah. Dan dalam masa yang sama, Allah ni punya berkuasanya, Allah boleh buat sesuatu yang harum. Itu yang 3 tu, jaiz. Jaiz itu sesuatu yang harum. Bulan 12 Allah Ta'ala jadikan panas. Sepatutnya bulan 12 banjir. Itu harum. Kalau kita tinggi lagi pengajian tauhid ni, maknanya af'alullah. Apa makna af'alullah? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Allah hantar COVID-19. Huru-hara dunia. Allah hantar COVID. Kita tak pernah melalui sedemikian rupa. Masjid ditutup, kita tak boleh bersalah, kita tak boleh berpeluh. Zaman tahun 41 dulu, tahun. Masa Jepun dulu, tahun. Masa ini 2021, tahun 40, tahun 2020, COVID-19.
maknanya Allah hantar. Moga-moga diangkat oleh Allah. Allah membagi, Allah mengangkat. Itu dia. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan, setakat itu dululah kita bicarakan pada malam ni. Moga-moga diberi manfaat kepada kita, diberi taufik dan hidayah kepada kita supaya faham yang berkaitan dengan asas kita mengaji ni ialah hukum akal. InsyaAllah. Wallahu waliyut taufiq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu berkait dengan ilmu tauhid. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya pada waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.